InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. InsyaAllah nasihat dah dipengenakan seberingkas. But again, just to reiterate, nama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Ana lahir kat Leeds, UK. Kebetulan tahun ni first time ada team nak sokong balik setelah belasan tahun tak ada. Zaujah Ana lahir di US. Bos Ana dengan Zaujah Ana ni template hasil daripada pakcik-makcik yang ikut tarbiyah zaman dahulu kala 70-an di overseas lah. Kan, mungkin anak-anak antum lah kot yang cerita macam Ana ni 20 tahun akan datang ke. Kemudian banyak membesar di Shah Alam lah, basically. Ana 6 tahun di Sekolah Rendah Islam Mihraq, 5 tahun di Sekolah Menengah Islam Mihraq. Kemudian masuk Intech, konon-konon nak tengok tempat kelahiran di UK. So buat A-level kat situ. Masa tu namanya belum Intech lah, namanya PPP, Pusat Persediaan Pelajar. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah tahun 98 kekuatan ekonomi. So JPE datang kata sorry lah, duit tak ada, so korang pergi lokal je lah. Dan lagi satu surprise, scholarship tukar jadi pinjaman. Tu rezeki batch kita orang lah. So Ana dapat ke Unit 10, IPTS, antara 3 IPTS yang buka masa tu, Unit 10, MMU dengan UTP. So Ana masuk ke Unit 10. Kemudiannya pernah mengajar sekejap di UPM sebelum lari ke UIA. Buat master di UTM Skudai. Kemudian habis master balik tinggal di Shah Alam, bekerja di UIA, tetapi first dapat mas'uliyah menjaga tarbiyah di Intech lah. Kemudian sambung PhD macam disebut tadi di Perancis, insyaAllah. So ni lebih kurang anak beranak yang lahir di Perancis, beberapa orang, dan kemudian berkhidmat di UIA sampai sekarang lah, alhamdulillah. Apa ni? Okay, sorry. Ini sekadar transition slide untuk pergi kepada tajuk hari ni lah. For whatever reason, Ana lebih aktif di YouTube berbanding Facebook dan platform yang lain. Okay, tajuk yang diminta dikongsikan untuk hari ini adalah Risalah ila ayyi syai' nad'un nas. Ila ayyi syai' nad'un nas. Kadang-kadang dia translate sebagai ke mana kita menyeru manusia. Walaupun kalau kita translate harfi tu dia jadi kepada benda apa kita menyeru manusia lah, kan. Sebab kalau ke mana tu macam direction kan. Tapi kalau benda apa tu dia macam dia lebih terkena dengan apa yang dibincangkan. Kita bawa orang ni ke mana, tu ataupun kepada benda apa, in that sense. But regardless, apa-apa yang kita translate, perbincangannya itulah kan, kepada apa kita bawa manusia ni. InsyaAllah anda difahamkan, ada yang memang dah cover dah pun risalah ni. Ada yang mungkin first time, wallahualam. So ini adalah salah satu daripada risalah-risalah Al-Banna. Kan kalau yang di belah kiri tu, kalau di Malaysia ni antara contoh cetakan yang adalah himpunan risalah Imam Hasan Al-Banna, Majmu' Ar-Rasail. Risalah ila ayyi syai' nad'un nas. Risalah kepada apa kita menyeru manusia. Jadi himpunan risalah Al-Banna ni antara in a way boleh dikatakan sebagai silibus lah kot, kalau nak difahami apakah itu manhaj yang digagaskan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna dan ikhwan. So dia terkandung dalam Majmu' Ar-Rasail. So salah satu risalah daripada risalah yang banyak ialah risalah inilah. Mungkin risalah lain yang kita familiar dan dah cover, macam Ila Syabab kan, kepada pemuda, ataupun Da'watuna, ataupun wallahu alam saya berjauh mana antum familiar dengan risalah Ta'alim dan seumpamanya. Risalah Maksurat pun salah satu risalah yang Ana rasa quite interesting. Risalah tu dalam konteks Ana perasan ramai ikhwah tak pernah baca risalah tu, dan dia ingat maksurat yang kita baca tu sama dengan risalah yang Al-Banna kata risalah maksurat tu. So bila nak cover risalah maksurat, buat daurah risalah maksurat, baru orang tahu, oh, ya ke risalah maksurat macam ni ke kan. Sebab dia ingatkan yang kita baca tiap-tiap
pagi petang tu adalah risalah maksurat ni. Padahal itu adalah wazifah, which is satu subset kecil dalam risalah al-maksurat. So kalau kita ikhwah tapi tak pernah baca risalah maksurat tu, perlu bacalah. Okey. Secara pendahuluan, ni overview lah. Overview, orang kata topik-topik yang kita akan cover berdasarkan apa yang terkandung dalam risalah ini. First kali, pendahuluan. Of course, topik ni tak exactly sama dengan kalau kita buka risalah tu subtopiknya, sebab cara risalah ni ditulis, subtopiknya begitu banyak. So, dalam konteks ini ada mengklusterkan beberapa subtopik tu pada topik yang similar lah. So lepas pendahuluan tu dia ceritakan berkenaan dengan matlamat hidup menurut Al-Quran. Kemudian apakah misi ikhwan muslimin itu sendiri, realiti ikhwan dalam menggalas misi tersebut, dan worldview ikhwan terhadap sumber-sumber, prinsip-prinsip, konsep-konsep, kaedah-kaedah dan selainnya yang wujud. Kemudian dari mana kita bermula, dan bila Al-Banna kata kita tu, dia akan balik kepada ikhwan tu sendiri. Kemudian jalan yang panjang namun satu-satunya jalan, dan akhir sekali kisah pembentukan sebuah umat. Okay. Essentially sebenarnya, kalau kita just nak extract point secara faktanya kan, apa je yang di cover dalam risalah ni, sebenarnya taklah banyak sangat kalau kita nak keluarkan just fakta tanpa elaboration. Tetapi dalam sebab risalah yang sebegini ni untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat kan, ikhwan ni buat apa sebenarnya kan, dan sebagainya. So just sebut fakta tu mungkin tidak cukup kan, dia perlu elaboration, dia perlu pendalilan, dia perlu pembuktian. Dan dekat situ yang risalah ni dia jadi panjang bila kita baca from that perspective. Dalam mana menyiapkan slide ni, so dia jadi tak berapa panjang lah, sebab contohnya semua ayat-ayat Quran dan sebagainya tak sempat nak masukkan. Dan kebetulan Ana tak pasti di sana macam mana. Kalau kat sini Ana duduk di Selangor, dah PKPB sekarang ni. So of course sebelum tu lagi dah kelas online dan sebagainya. So kebetulan tiba-tiba minggu ni hektik dan sebagainya. So jadual Ana menyebabkan waktu Ana untuk spend untuk preparation slide tu kurang sikit. So ada kekurangan sikit kat sini dalam konteks kontennya. Tapi tak apa, insyaAllah, sebab Ana juga serentak dengan tu refer dengan tulisan inilah. Personal preference Ana biasanya memang Ana suka macam word Arab pun Ana letak sekali dan sebagainya. Sebab itu pun salah satu benda yang sepatutnya kita dapat juga daripada melalui proses tarbiyah ni kan, familiarizing dengan word-word Arab yang biasa digunakan. Biasanya yang itu kelebihan ikhwan Indonesia lah, dia sebab tu bila dia bercakap bahasa Arab tu pun lebih fasih daripada kita. Dan kebetulan juga Ana baru habis tadi daurah dengan ikhwah Perak, I'dad Murabbi IPT Perak daripada pagi sampai tengah hari tadi, petang tadi. Alhamdulillah, itu adalah kelebihan kita ada sekarang dengan online ni lah kan. So Ana di Selangor boleh pagi dengan ikhwah-ikhwah di Perak, dan petang kat sini ni masih petang di Malaysia dengan ikhwah-ikhwah di UK. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, insyaAllah tu je Ana ceritakan sedikit berkenaan dengan masa yang Ana ada untuk prepare boost daurah hari ni, insyaAllah. Okey, kita akan pergi bit by bit, insyaAllah. Kita cuba memahami dan kita cuba melihat dan merefleksi jugalah serentak dengan itu where possible. Now, dalam pendahuluan yang Al-Banna nyatakan dalam tulisannya ini, dia macam take a step back in term of realization dia terhadap aspek ni sebelum masuk konten lagi, ialah aspek penyampaian, aspek delivery kan. Dia kata, pernah tak terasa benda ni kan? Mungkin kalau nak olah balik soalan kepada kita lah, pernah tak terasa benda ni? Kita rasa kita menyampaikan, rasa dah confident dah, aku cakap tadi clear dah kan, insyaAllah sepatutnya dia orang faham dah semua kan. Tapi rupa-rupanya audience semua blur apa yang kita nak sampaikan sebenarnya kan. Maknanya from kita punya perspektif, kalau orang tanya macam mana tadi sampaikan, oh Alhamdulillah,
rasa mantap lah tu kan. Tapi rupanya di pihak audien kau tanya apa yang kau dapat tadi kan, entah, aku pun tak tahu apa benda yang penyampai nak sampaikan. So siapa yang pernah rasa, sekejap, ni macam mana apakah mood komunikasi kita ni? Tak apalah, kalau ada nak respon. Ana pun tak pasti dalam Zoom ni macam mana dia punya normally ruangan chat ke kat mana. Tak familiar dengan dia punya interface ni. So itu satu persoalan yang Albana bawa awal-awal. Sebab kenapa dia bawa benda ni? Kerana dia terkait direct dengan poin yang dia nak sebut selepas ini dalam konteks apa yang perlu cerita dulu kalau kita nak bagi benda ni kuliah. So pernah tak terfikir apa puncanya? Kenapa jadi gitu from the perspective kita menyampai dah okey, tetapi yang mendengar blur. So Albana menyatakan puncanya satu daripada dua yang akan disebutkan dekat sini. Yang pertamanya, sebenarnya memang kita punya penyampaian tu sebenarnya sama lah. Kita cakap entah apa entah tu. Kita rasa confident, kita cakap okey dah. Tapi sebenarnya kalau kita dengar recording kita sendiri pun merasa macam, apa benda pula kau cakap ni kan? Terkabur, blur dan sebagainya. So, itu satu kemungkinan. Ana dulu ada satu tabiat lah masa Ana di Perancis. Setiap kali Ana pergi daurah, sebab banyak kali either driving, sebab biasa nak pergi tempat daurah kan jauh-jauh 3 jam, 4 jam, either driving ataupun naik train. So habit Ana biasanya balik dari daurah, Ana dengar balik recording MP3 daurah yang Ana sendiri baru bagi. Kan biasanya itu muhasabah mood lah kan. Dan akan biasanya termuhasabah banyak benda lah. Kenapa aku cakap macam tu? Kenapa tak clear benda tu? Lah lupa nak sentuh contoh tu dan sebagainya. So Ana rasa itu satu benda yang amat membantu Ana lah dalam konteks keep on improving kita punya penyampaian. Wallahualam. Especially bagi orang yang bukan naturalnya bercakap. Bukan naturalnya bercakap ke? Bukan natural tendensinya satu kebolehan yang natural lah. So kalau siapa yang kenal Ana personally ni, dia tahulah Ana ni biasanya Ana sebut introvert lah. Kalau bahasa Melayu ni keresumbang, tak kerti cakap dengan orang dan sebagainya kan. So bila Ana nak membiasakan diri, nak push diri untuk menyampai dan sebagainya, dia memerlukan satu proses-proses yang mungkin lebih berbanding orang yang biasa bercakap. Anyway, tu satu faktor, possible faktor actually. Another possible factor ialah rupanya neraca tu yang berbeza. Neraca yang ada dalam diri kita dengan neraca ada pada audien tu berbeza. So walaupun kita cakap tu dan pada kita, bila kita dengar balik pun memang jelas lah, habis sejelas mungkin lah pun, rupanya dia tak boleh nak decipher benda tu sebab neracanya opposite ataupun neracanya different. So itu juga kebarangkalian kenapa dia jadi blur kan. Dan Ana beberapa kali jugalah experience benda ni. Biasanya dalam medium online bila ada orang tu tanya dan sebagainya, dia jawab, Anda rasa Ana jawab dah clear dah. Rupanya sebab dia agama lain dan sebagainya. So pada dia benda tu logik, pada kita tak logik dan sebagainya rupanya. So ada perbezaan neraca boleh menyebabkan apa yang kita cakap tu tak sampai, ataupun sampai pada dia tu dalam keadaan yang amat blur, amat sama. So given that reality, Albana pun dalam nak menerangkan tentang dakwah ikhwan tu sendiri, apa tujuan dia, apa sarannya, apa metodnya dan sarana-sarananya, itu tujuan Albana dalam risalah ni kan. Bila nak menjawab kita bawa orang ni kepada apa. Tapi sebelum boleh masuk kat situ, of course bila kita cakap yang first tadi, more kepada skill, more kepada polishing delivery kita bagi clear, itu boleh buat je. Cumanya yang perlu settlekan dulu kat sini ialah neraca tadi tu. Unless and until neraca tu disamakan, kita cakap lah macam mana pun, dia still macam ayam cakap ngitik lah kalau orang kata kan. Sebab dia memang two different language in a way. Dan akan disampaikan dengan bahasa yang mudah juga. So Albana pun sebut juga dia akan insya-Allah cuba cater dua-dua aspek tadi. Tapi first, satu benda pokok yang kita kena agree on before we move on into nak jawab kenapa ikhwan buat macam ni dan sebagainya, kenapa metodnya macam ni, manhaj macam begini, kita set neraca kita dulu kan. Kalau benda tu tak set, cerita lah macam mana pun pendengar mungkin tak faham. Okay.
Dan of course Al-Banna ni dalam banyak risalahnya biasanya dia akan mengutarakan yang warna biru tu lah. Maksudnya bahasa yang simple, straightforward dan mudah. Itu juga mungkin antara kelebihan dia dalam mengolah supaya fikrah tu boleh difahami. Okay. So apa neraca kita? Dan of course to put in context, target audience Al-Banna of course orang Muslim sendiri. Dan akan make sense lah apa yang kita akan sebut kejap lagi. Sebab kalau kita kata kita nak berdakwah kepada non-Muslim, of course ceritanya lain lah kan, kat mana titik persamaan tu mungkin berbeza. Tetapi kat sini bila kita kata kita nak samakan neraca dulu, so jom establish sama-sama apakah neraca kita. Dia dalam konteks kita bercakap dengan Muslim yang lain. Okay, cuma Muslim yang belum faham kenapa korang buat macam ni dan sebagainya. So obviously neraca kita adalah Al-Quran. Well, apa masalah dia? So senang. Benda ni mudah untuk di-establish kan. Macam semua orang pun establish. Tetapi perlu di-emphasize supaya bila nanti timbul isu ke sebenarnya, kita dah kata sama-sama tadi kan kita based on Al-Quran. So janganlah pergi ambil sumber lain pula kan. So jom kita kembali kepada Al-Quran. So let's agree on that first. Okay. Kemudian dalam membincangkan bila Al-Banna cakap berkenaan dengan neraca kita Al-Quran, Al-Banna membawa kita untuk actually melihat kembali what is the reality of umat Islam. Adakah kaum muslimin telah laksanakan kandungan Al-Quran? Okay. So itu satu persoalan yang tanyalah dan kita boleh jawab insya-Allah. Kita based on observation kita, experience kita secara umumnya, analisa kita boleh jawab sejauh mana kaum muslimin telah laksanakan kandungan Al-Quran kan, dan adakah telah diterapkan dalam setiap tindakan dalam hidup. Dia mafhum yang sama lah tu. Okay, kita ada jawapan tak kalau macam kita tanya kepada diri kita sendiri kan? So far based on observation aku, kaum muslimin sekarang telah laksanakan kandungan Al-Quran ke? Dan memang dah terapkan ke dalam tindakan hidup? Right. So based on that persoalan, sama ada Quran itu telah menjadi neraca atau tidak, Al-Banna kata kalau anda menjawab ya, maka Alhamdulillah, kita dah sampai tujuan dah. Alhamdulillah, masyarakat kita dah implement Al-Quran dalam kehidupan masing-masing. So maksudnya dah habis cerita lah. Maknanya that's what we want in the first place. Dan Alhamdulillah telah tercapai kan. However, jika jawapan anda bila lihat sekeliling kita, jawapannya tidak kan, masyarakat kita belum lagi menjadikan Quran sebagai neraca dalam erti kata yang sebenar, maka ketahuilah bahawa tugas kita ialah, kat sini anda letak dot tanda soal. Rasanya kita faham kot apakah tanggungjawab kita. Ya, macam mana kalau nak dengar respon Haji Saifuddin, kalau buka slide tu, kalau buat presentation slide tu, boleh nampak macam ada kat tepi tu ada ke macam window kecil? Ada window kecil tu. Tapi sebab semua orang pun tutup video, so tu yang dan senyap. Tapi dia ada chat. Ada orang tulis apa-apa chat? Ke memang tak ada orang tulis apa-apa? So far tak ada lagi. Okay, patutlah. Alright, so okay, assume-nya semua faham-faham lah. Okay. Okay. So semua tahu apa tugas kita, walaupun tidak di verbally tak ada verbal answer ataupun written answer. Tugas kita adalah untuk bagi sampai kepada tujuan tersebut ada chat ni. Oops. Untuk berdakwah. Okay. So jawapan tu clear. Cuma tinggal dah buat ke belum. So far setakat mana dah buat Okay. Right. Kemudian masuk kepada subtopik seterusnya. Maklumat hidup manusia ni apa dia menurut Al-Quran? Kami di sini masih blur pasal konsep neraca tu, the definition and terminology of neraca ke? Neraca bahasa Inggeris apa apa bahasa Inggeris neraca ni? Bahasa Arab dia panggil apa
Tapi neraca tu ayat apa surah Al-Hadid yang cakap pasal Allah turunkan kitab dan mizan alaikum nasabil qist. Okey. Kami di sini masih blur pasal konsep neraca. Konsep interesting question ni. Now, kalau to put in to simply, kalau nak letak dacing tu kan, macam mana kita menimbang sesuatu lah kot. Macam mana, how you evaluate something. Kalau macam kata okey, apa contoh kalau timbangan tu, yang mana lagi penting sebenarnya, yang mana lebih valuable, etc lah. Maksudnya when we weigh something, right? So what is the kata apa sumber yang menatijahkan bacaan timbangan tu. Mungkin bahasa berbelit dulu kan. So bila kita cakap Quran tu lah menjadi neraca kita. So bila kita kata macam how do you define this is good or bad, based on Quran lah. Itu kalau simple punya contoh lah kan. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan neraca yang berbeza. Okey, neraca yang beza maknanya apa yang bukan ni, kayu ukur yang beza ataupun timbangan yang berbeza. Okey, kalau nak ambil contoh lain orang sekarang menilai dan evaluate something tu based on apa what is the basis of determining anything. Dan kalau kita cakap ni dalam konteks Muslim first, adakah based on Quran or based on something else kan? Something else tu wallahualam lah, anda tak tahu. Kebanyakan kita ni tend to be more of nafsu je lah kot kan. Yang mana yang nampak menarik dek hati, itulah dia kot. Apa maksud kefahaman yang tak sama level? Adakah maksud okey, kefahaman tak sama level is something different. Okay, because neraca ni nak cakap macam mana? Kalau kita kata boleh ke kita tatu kat badan? So how do you, macam kita kata, sama ada orang kata boleh tak boleh, bergantung whatever. How do you reach that decision kan? How do you reach that conclusion? Maksudnya what is the neraca yang digunakan lah kalau anda guna bahasa macam ni. Maksudnya ada yang guna logik, ada yang guna based on Quran kata apa, contoh begitu So it is not about level kefahaman in that sense. It's more on apa yang menjadi basis kepada kita mempertimbangkan sesuatu. Okey ke? Boleh lah. In other words, what guides us what guides us. What scale we use to see and decide. Itulah. Kita dalam bahasa bahasa haruan kita guna ke word macam ni. Sebab kita mungkin jarang bincang this philosophical punya aspek kan. Sebab tu kadang-kadang nak verbalize tu anda pun tak tahu nak verbalize as concise as possible. But idenya begitulah. Idenya begitu. Macam kalau very simplified punya contoh, orang kata Allah kata wajib lah. Itu to simplify lah. Sebab dalam dunia ni tak semua benda yang clear cut either or kan. Dia macam ada yang tengah-tengah tu. Yang of course yang wajib, haram dan sebagainya tu macam very clear. Tapi biasanya yang the so called antara tengah-tengah tu yang menyebabkan even sebenarnya wajib dan haram tu pun as a personal punya choice and option, dia masih kabur. Kalau timbangannya, kalau neraca dia bukan Al-Quran, decision making dia akan based on something else lah. Cumanya itulah, anda pun tak tahu nak bagi contoh what is that something else. Cara approach tu apa pula
Kalau how do you value between two option, antum tak boleh nak terbayang. Macam aku ada dua option ni. Kawan aku ajak pergi lepak kan. So dia macam, sebab we tend to always have either or punya option, realize it or not lah. So how do we actually make decision? What is the system of skill yang kita guna lah kan. Macam mana kita timbang kan. Macam kalau kita punya first question ialah nak bagi contoh-contoh yang terlalu menyimpang ni tak berani pula kan. Tapi macam anda teringat lah zaman di IPT dulu, sebab ada orang macam tu kan, macam jom keluar jom. Kalau yang dia punya neraca pertimbangan dia adalah makan kan, ada makanan apa kat situ? Tu contoh lah. Ada yang lain dia tanya, semua lelaki ke ada perempuan? So ada benda-benda macam tu yang menyebabkan decision making dia ada some way of weighing things, ikut nafsu ke ikut apa, wallahualam kan. Ada yang ikut nafsu makan, ada yang ikut nafsu syahwat dan sebagainya. So kalau ikut Quran apa ni Allah redha tak ni kan? Tak tahulah apa yang dia tanya kan tu. Tapi contohnya that's how we evaluate things, that's how we make decision, that's how every action dinilai dengannya. Itulah kalau bahasa ni kan. Okey. Ni dah very technical punya soalan ni. Antum ni telah nak urusi ni memang very high level punya soalan semua ni. Kalau okey, kalau kita cakap sebab ni dah keluar anti hadis pula ni. It's hard to okay, kalau based on nahnu du'a la qudat which is our principle, it's hard to actually kata, unless it's very obvious dan dia menzahirkan benda tu it's hard to say because two person that arrive at a same conclusion boleh jadi sebab neraca yang berbeza. Antum boleh terima tak kalau anda sebut macam tu? Kadang-kadang conclusion dia sama, tapi satu ialah dia ikhlas tapi dia salah faham ataupun dia terikut Tok Syekh yang mengarut contohnya, tapi dia ikhlas. Ada yang memang ikut nafsu dan sengaja memutablik nas. Kita tak boleh samakan benda tu from the perspective of bagaimana Allah melihat mereka, tetapi conclusion dia sama. So kat situ yang macam kalau kita kata kita nak judge orang, yang tu anda tak berani masuk lah. Kalau orang macam tu, itulah dia memang dia ikut nafsu. Yang tu anda tak berani. Sebab kita dah masuk area memberi judgement kepada orang sebab, dan kita tak tahu apakah internalnya. Tapi kalau kat sini sebab soalan dia tak Al-Banna bawa ni, dia tak menjudge orang dalam konteks dia orang tu guna apa. Dia just something that would be very obvious ialah kalau memang diguna Quran sebagai neraca, that will be clear. Other than that, wallahu alam apa benda neraca dia sengaja atau tidak dan sebagainya kan. So maknanya still conclusion dia we have to bring back to the true neraca lah kan. Even though sometimes dia nak cari neraca yang betul tapi dia tersesat, dia terjumpa ayah pin. Tapi ada yang memang corrupted heart contohnya kan, memang dia nak putar belit je dan sebagainya. So wallahu alam, bila kita cakap pasal tak kisahlah anti hadis, LGBT, etis dan sebagainya, sengaja salah tafsir ataupun salah faham ataupun tidak ada ilmu yang cukup untuk membuat penafsiran yang tepat, all of those adalah kes-kes yang berbeza. Wallahu alam. Okay. So kalau kita pergi kepada this subtopik dalam konteks bila Al-Banna cakap based on Quran, apakah sampel-sampel kategori manusia ni untuk apa dia hidup? So dekat sini kalau kita pergi kepada surah Muhammad ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am wan nar maswal lahum. Tak nampak tak? Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Okay. So kat sini Al-Banna just bawa sampel
apa yang Allah mention dalam Quran, contoh-contoh manusia ni hidup untuk apa. So satu yang dia buat surah Muhammad tu ialah mereka ni paksi dia makan lah kan? Paksi dia nak makan dan berseronok. Okay, dia surah Muhammad. Seterusnya surah Ali Imran ayat 14 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. So kat sini Al-Banna kata ada orang pula yang memang dia punya paksi dia nak mencari hiasan dan kesenangan dunia. Kan? Dan seterusnya contoh yang lain dia bawakan surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 205. Kalau anda baca terjemahan dia. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerosakan padanya dan merosak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerosakan. So kat sini dia cakap ada juga manusia kat dunia ni yang memang paksi hidup dia nak membuat kerosakan di atas muka bumi. Seterusnya surah Al-Hajj ayat 77 dan 78 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadzal liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Okay, panjang ayat dia. So in essence, Al-Banna meng-highlight kat sini ialah paksi manusia ini pula. Kalau ayat tu ialah ya ayyuhallazina amanu, ialah untuk memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi alam dengan cahaya Islam. Okay, so ini basically Al-Banna membawa reality lah kot, based on the Quran. Contoh-contoh yang Allah sebutkan manusia ni paksi hidup dia ke mana So ada yang memang purely makan dan berseronok, ada yang memang mencari hiasan-hiasan dan kesenangan-kesenangan dunia, ada yang for whatever reason memang corrupt dan membuat kerosakan. Tetapi yang sepatutnya kita menjadi ialah paksi kita memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi alam dengan cahaya Islam, insya-Allah. Okay, so far. Seterusnya
dalam memimpin manusia kepada kebenaran ni, ni subtopik yang seterusnya. Kalau kita baca subtopik tu, tajuk dia kepimpinan muslim itu pengorbanan, bukan mencari keuntungan. So dibawa surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka, untuk mereka. So di-highlightkan dekat situ ialah bila Allah kata Allah membeli, maksudnya orang mukmin ni menjual diri dan harta, kan? Dan di situ ada mafhum yang berkaitan dengan we actually berkorban dalam transaction tu, kan? Ada benda yang kita kena give up, kan? So dimasuk dalam perbincangan, adakah kerja ini kerja yang mencari keuntungan ataupun sebaliknya, kan? So dalam aspek kepimpinan muslim ni, soal mana menggariskan kriterianya lah. Satu, dia banyak memerlukan pengorbanan, dan of course kepimpinan muslim ni bukan cerita mencari keuntungan, right? So it become a real challenge lah sebenarnya. Siapa yang menceburkan diri dalam arena siasah contohnya, bersandarkan untuk menjadi option kepimpinan muslim, mereka akan teruji bab ni lah, kan? Contohnya. Now, datang balik persoalan di mana kaum muslimin dalam tujuan itu? So sejauh mana kaum muslimin telah memahami maksud Al-Quran ini? Okay, sejauh mana kita rasa sebab tadi dia macam bila kita cakap pasal neraca tadi kan, very secara umum yang ni dia dah masuk kepada based on Al-Quran. Manusia tu sepatutnya paksinya, umat Islam, orang beriman ni sepatutnya paksinya ialah kita sentiasa, macam mana cakap, apa yang kita buat tu terarah kepada yang disebutkan itulah, memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi alam dengan cahaya Islam. Okay. Now, just side note ataupun keluar sikit. Statement macam tu semua orang boleh terima ke? Biasanya normally dalam lingkungan sebegini ni, biasanya assumptionnya memang kita dah terima. Bila kata tujuan hidup kita memang termasuk lah tu, kan. Tetapi tak semua umat Islam terima benda tu, kan. Betul tak? Macam mana kata, tak, apa sebab aku nak kena pimpin manusia lain pula ni, kan? Aku solat puasa zakat haji settle lah. So ada orang yang bayang begitu, kan. So sebab tu bila approach Al-Banna dalam risalah ni, dia establish dulu. Kita kan tadi kata neraca, bila kita kata kita nak nilai something, bila kita nak determine something, Al-Quran, that's our neraca. Agree tak? Agree. Dan Al-Quran kata macam ni, orang yang beriman tu paksi hidup dia, matlamat dia adalah pimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi alam dengan cahaya Islam. So ni dari Quran ni, you agree tak agree? Kalau you kata dah agree, dia itulah neraca yang kita guna, which is Al-Quran, bukan dengan logik kita yang lain, then sepatutnya kita agree upon that purpose of life lah. Dan dia pergi step by step. So itu approach yang digunakan, sedar atau tidak. So kita semua okey, maknanya ke macam asal tinggi sangat pula ni, kan? Muslim ni memang kena pimpin orang lain ke, dan sebagainya. Assumption dan persoalan tu dah tak timbul. Tetapi if benda tu perlu dibincangkan, itu satu perbincangan yang perlu, kan lah. Sebab anything that we cakap macam mana, selagi mana benda tu tidak menjadi satu benda yang kita convince of dan dia terikat dalam hati kita, susah kita nak dapat natural natijah as our action ke depan nanti. So perbincangan ni memang berpaksikan ini tujuan kita. Dan kemudian datang balik soalan, sejauh mana kaum muslimin telah memahami maksud Quran? Dan dimafhumnya ke atas tu lah, kerja kita pimpin manusia, kerja kita melibatkan pengorbanan, kerja kita bukan cari keuntungan. Okay. So dekat sini anda petik dia punya hujung perenggan dalam bab ni lah, bila pasal berkaitan dengan tidak mencari untung dan sebagainya, kan, dan menjadikan paksi tujuan hidup kita menyebabkan kita
ready and willing untuk berkorban kerananya. Okey. Mereka merasa puas dengan angan dan merasa telah mendapat untung. Mereka mendakwa telah selami laut perjuangan. Mereka mendakwa telah menyelami atau selami laut perjuangan, tapi tak basah oleh air. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba selimut. Ini nak quote word by word dalam perenggan yang hujung dalam subtopik ini. Okey, kalau sebelum mana cakap pasal di manakah kaum muslimin secara umumnya, di manakah kita ni based on ini kan? Itu satu soalan yang as a reflection dan muhasabah lah sekiranya perlu. Are we already implementing benda-benda yang disebut dekat sini? Kita dah merasakan, yes, aku sebagai seorang beriman, function aku di dunia ni ialah itu, memimpin manusia, dan aku ready untuk berkorban untuknya kan? Dan semua benda-benda ni Al-Banna establish setiap point tu based on ayat-ayat Quran yang dibawa tadi. Okay, so nak teruskan lagi. If ada soalan boleh tanya. Now, kalau subtopik yang seterusnya ialah tindakan itu dasar dan tujuan itu dasar dan tindakan itu cabangnya. So, ghayah ataupun matlamat, itulah dasar kita, dan amalan ataupun tindakan itulah cabangnya. So, macam kalau kita kata pokok tu, maknanya dasarnya, asas pokok tu ialah matlamat, dan cabang-cabang tu ialah tindakan. Bila matlamat umat ni pun masih sama kan, maknanya even ghayah, even nak apa tujuan kita pun memang umat kita masih blur terhadap benda tu kan, maka function kita lah untuk menjelaskan dan menegaskan hakikat apakah ghayah sebenar umat Islam ataupun manusia kan. Sebab pokoknya di situ, pokoknya ialah ghayah kan. Sebelum kita nak bincang panjang pasal apa pasal solat ke, tutup aurat ke, couple tak couple ke, riba tak riba ke, or whatever, yang semua tu kan bersifat tindakan. Tu cabang-cabang. Kalau sebenarnya umat kita ni sebenarnya even matlamat dia pun, aku sebenarnya hidup ni untuk apa itu pun masih kabur. Dan function kita, sebab itulah dasarnya yang menghasilkan semua ranting-ranting tu kan. So tugas kita sepatutnya menjelaskan dan menegaskan apakah matlamat seorang mukmin itu, apa matlamat hidup kita sebagai seorang manusia dan seorang mukmin. Boleh? All of this analysis conceptually bukan benda baru lah, tak ada benda baru cuma tinggal muhasabah kepada kita sejauh mana dia menjadi realiti amali kita dalam kita menjalani kehidupan kita ni kan. Ni again petikan quote kata-kata Al-Manna. Saya kira kita telah sampai kepada berbagai penjelasan dan telah sepakat bahawa tugas kita adalah memimpin dunia, membimbing seluruh manusia kepada aturan Islam yang sempurna serta ajaran Islam yang tanpanya manusia tidak mungkin menemukan kebahagiaan. Itu ana petik kata-kata Al-Banna atau tulisan Al-Banna. So, any question? Agreed upon ataupun tak sepakat? Sebab kat sini dia kata macam dah keluar macam-macam penjelasan dah pun. Dan sepatutnya dah sepakat dah, itulah tugas kita, memimpin dunia. Bila anak assume semua familiar dengan word Ustaziatul Alam. Ustaziatul Alam. That essentially is Ustaziatul Alam lah. Bila kata menjadi ustaz ataupun menjadi guru kepada sekalian alam, it implies kita memimpin dan mengajar manusia macam nak hidup kat alam ni lah. And that's the function Ustaziatul Alam tu kan. So membimbing seluruh manusia kepada aturan Islam. Tu first part. Maknanya, do we envision, adakah kita sepakat itu kerja kita? That's one question untuk kita tanya diri kita. Second,
Sejauh mana akidah kita terhadap the last part of the perenggan ni? Kan? Ajaran Islam yang tanpanya manusia tidak mungkin menemukan kebahagiaan. Itu pun Ana rasa tak silap Ana dalam, lupalah risalah mana, Al-Banna cakap maknanya dia dah berjalan melihat manusia, melihat berbagai tempat, dia sampai berkonklusion yang memang tidak goyah lagi bahawa hakikatnya manusia ni hidup dalam keadaan yang amat menantikan solution untuk membahagikan diri dia, yakni Islam. Benda tu satu yang powerful bagi orang yang sampai to that conclusion, bukan secara hafal ayat ataupun just terima macam ustaz kata macam tu lah. Kenapa? Macam mana kau tahu Islam ni membahagikan semua orang? Dah ustaz cakap. Biasanya kalau orang yang conclusion ni begitu, dia tak memberi kesan sangat kepada hati. Kalau antum boleh terima. Maksudnya sebab dia macam kita, ayat yang kita terima betul-betul kan. Berbanding macam mana cakap? Kalau kita analogikan, seorang doktor yang bila based on pengkajian dia tahu inilah ubat yang boleh release the pain of this patient. Contohnya kan. Maknanya dia convince based on real evidence, based on real observation. Dia bukan just ada orang cakap betul lah kot. So tak kisahlah Al-Banna ke, Maududi ke dan ramai tokoh-tokoh lain, bila dia kata kalau kita kaji apa yang menyebabkan manusia ni tak bahagia, dia sampai convince Islam akan menyelesaikan semua masalah tu. Naturally, bagi orang yang nalurinya baik, kita rasa amat kejam kalau kita tak kongsi Islam dengan mereka. Kan seperti mana kita tahu kita ada ubat yang boleh menyebabkan dia setengah demam, sakit, sengsara tu boleh release the pain, boleh sembuh pun. Tapi kita sengaja hold on to dan tak share ubat tu kan. Itu memang jahat lah kan. So perasaannya begitu. Perasaannya kita ada solution. Dan kita amat passionate untuk kongsi sebab kita tahu ini boleh memberikan kebahagiaan kepada mereka. Unfortunately, pada umat Islam sekarang tak rasa macam tu. Sebab apa? Sebab mereka pun rasa sengsara dengan Islam tu kan. Sebab dia ikut terpaksa dan sebagainya. So that is where Ana rasa the mismatch is. Macam kalau kita pun tak confident dengan benda yang kita ada, dan kita tak rasa pun inilah solution yang membahagikan orang lain, kalau kita hati baik pun kita tak terasa nak kongsi kan, sebab kita tak convinced of that fact. So di mana kita dalam bab ni? Seterusnya, dalam memimpin manusia kepada kebenaran, menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam, inilah misi yang maknanya kita dah cakap tadi, based on the Quran, matlamat dan tujuan orang-orang beriman ni ialah memimpin manusia kepada kebenaran tadi. So bila kata ikhwan, bila dia kata apakah benda yang dia nak bawa kepada manusia, that is exactly it. Dia bukan bawa benda lain, dia bawa benda yang diyakini from Quran. Macam tu. Bila itu satu template pembawaan Al-Banna kalau dalam banyak risalah dia. Dia jarang bermula dengan ikhwan buat apa oh kita orang buat macam ni. Dia jarang macam tu. Dia akan cerita okey, Islam macam ni. Dan itulah exactly yang kita buat. Sebab kita kan start dari Islam, bukan start daripada kita. Dia gitu dia punya flow dia tend to be begitu sebab kalau dalam risalah Ilah Syabab pun begitu macam kita ni terbit daripada Islam, bukan kita ada dan kita baru nak reka Islam tu apa. Macam itulah. Maknanya flow dia bukan start from us. It start from Quran, it start from Islam tu sendiri dan kita lahir di situ. Okay. Kalau antum biasa baca risalah Al-Banna, antum akan perasan dia punya flow biasa begitu. Dan kat sini ada quote satu ayat lah. Sehingga umat benar-benar faham dan bergegas melaksanakannya. So bila kata ikhwan punya misi tu apa, untuk sampai kepada seluruh umat, dia dah ada KPI dia. KPI dia ialah sehingga umat ni benar-benar faham, tapi faham je tak cukup, dan bergegas melaksanakannya. So dalam banyak risalah lain pun biasanya Al-Banna suka tekankan benda tu sebab itu antara key different apa yang dibawa oleh Al-Banna dan jemaah dia dengan jemaah yang existing ketika tu. Al-Banna ni bukan lahir dalam konteks, dalam keadaan tidak ada gerakan Islam Banyak gerakan Islam ada, tapi mostly dia berhenti di level ilmiah. Dia macam sebarkan kefahaman, tetapi tidak ada the extra mile kepada semua memimpin sampai semua orang actually implement.
That is the missing link. So apa yang dia bawa tu ialah untuk sampai melaksanakannya. So dalam risalah Ilah Syabab juga tak silap lah, dia ada tekankan aspek-aspek tu. Maknanya if you want to know what we do, this is the thing that we do, etc. So Al-Banna tegaskan juga, so kita tak ada reka misi sendirilah kan. Our mission is derived from Al-Quran tu sendiri. So bila Al-Quran kata inilah misi orang beriman, so that is exactly become our mission. Kita bukan nak cerita kita nak buat apa, tak ada kerja. Dia bukan begitu. We subscribe to the mission of Al-Quran tu sendiri, and that become our mission. Misi IM tidak lain yang jelas daripada Quran dan hadis dan amalan para sahabat. Okay, so whatever yang Rasul dan para sahabat faham, itulah yang kita faham dan itulah yang kita ambil sebagai misi ikhwan. Okay, so again kalau kita reiterate kenapa in the first place risalah ni dibuat, so dia nak menjawab orang tanya ikhwan ni nak buat apa. So ini dalam konteks matlamat tapi kalau terasa again tajuk dia still matlamat hidup. Dia start dengan maklumat mukmin tu bukan benar, dan that exactly is our maklumat. So dekat sini kalau dalam tajuk Al-Banna ni, subtopik dia dia apa istitrad, penjelasan tambahan. Itu kalau kat situ lah. Tapi anda put in konteks persoalan-persoalan terhadap ikhwan. Sebab apa yang nak address kemudian ni ialah persoalan-persoalan yang diperolehi dan apakah komen Al-Banna. So okay, lambat pula dia keluar. Dari mana dana? Okey, sebelum sampai ke sini sebab min ainal mal, dari mana dana. Sebelum sampai ke situ, ana just bacalah just untuk sebab ada benda-benda tu dia macam ana pun tak tahu nak bagi point dia apa. Tapi dia more kita boleh appreciate bila kita baca. So ana akan baca dan hopefully anda boleh dengar dan follow lah. Banyak yang tertanya-tanya dari kalangan saudara-saudara kami yang kami cintai dengan sepenuh hati. Kami wakafkan segenap potensi, harta dan jiwa kami untuk kebaikan dunia akhirat mereka. Bahkan, kami melebur dalam tujuan tersebut, membahagiakan umat dan saudara-saudara kami. Hingga kami lupa pada anak-anak, isteri, harta dan diri kami sendiri. Ni baru dia nak cakap, the whole perenggan ni baru dia nak express kecintaan je kepada mad'u. Dan Al-Banna ada tendensi begitu. Kalau kita rajin baca tulisan dia, bila dia refer kepada mad'u, dia always express to the level of, to what level kita orang punya perasaan terhadap antum. Kan? Kalau dalam Ilah Syabab juga, kalau tak salah yang dia kata kalau boleh nak biar nak belah saja dada ni, nak tunjuk ke antum, memang tak ada niat lain. Macam itulah dia punya bahasa-bahasa dia, nak menggambarkan terhadap mad'u tu bukan ada apa-apa yang lain kecuali untuk kebaikan mereka sendiri. Kemudian, sering saya berharap bahawa saudara-saudara yang bertanya-tanya itu mengetahui pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin yang bergadang ketika orang tidur, gelisah di saat orang-orang yang mempunyai tugas terlelap, bahkan salah seorang dari mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh dan berfikir dengan serius di kantornya dari asar hingga ke tengah malam. Dan seperti itulah keadaannya sepanjang bulan. Namun, ketika akhir bulan, ia menjadikan pendapatannya sebagai pendapatan jemaahnya, nafkahnya sebagai nafkah dakwahnya, dan hartanya sebagai pelayan bagi tujuannya. Seakan-akan bahasa kehidupannya menyatakan, saya tidak meminta balasan dari kalian atas itu semua. Aku tidak mengharap pahala kecuali dari Allah. So ada lagi satu perenggan. Kami berlindung kepada Allah jika kami merasa berjasa kepada umat, sebab kami adalah bahagian dari umat dan untuk umat. Pengorbanan ini kami sebutkan agar menjadi jambatan bagi pemahaman umat terhadap dakwah kami dan mereka bersedia menyambut seruan kami. So the whole 3 perenggan ni just an expression of this is our intention towards all of you. Macam itulah. Dan
Ana rasa dalam tulisan Al-Banna, especially bila addressing the public, dia tend to have that olahan bahasa nak katanya there's no other intention except for your own good dunia dan akhirat. That's how much we love you, and hopefully you begitulah dia relay dia punya perasaan, and then baru dia jawab soalan So salah satu soalan ialah inilah, dari mana kau dapat duit ni? Dan soalan ni kadang-kadang ada orang tertanya kita juga kan, walaupun not to the same extent kepada ikhwan lah, nak rasa. Sebab kita still ada kadang-kadang support daripada majlis agama dan sebagainya. Tetapi kalau kita faham ikhwan in itself, kita macam dakwah dia berkembang begitu besar, dia mesti ada support di belakangnya. Otherwise macam mana dia boleh support all the gerak kerja ni kan? So that is a valid question bagi orang luar kan. Dia macam it's impossible for any organisation to grow as fast, as big without funding from someone somewhere. Sebab tu biasanya orang akan suspicious lah, ni Yahudi kot, ni Freemason kot, apa benda lah yang keluar. Sebab from perspektif orang biasa, this is abnormal. Macam some organisation cannot grow in that way tanpa ada funding di belakangnya. Macam tu kan. So kat situ ikhwan kena menjawab lah, dari mana dana tu kan. Okay, sorry. So macam anda cakap tadi, anda tak sempat nak letak poin-poin dia. So ni tajuk-tajuk je dari tajuk-tajuk soalan. So anda akan baca petikan dari perenggan-perenggan yang berkaitan dengan jawapan tu. So saudara-saudara yang tercinta, bila dia lihat perkembangan ikhwan dari jauh dan tengok macam so mesti dia kata tertanya, dari mana dana ikhwan? Dari mana mereka mendapat dana yang cukup untuk dakwah yang meraih sukses dan berkembang pesat? Padahal saat ini sangat sulit dan jiwa-jiwa manusia sangat pelik. So dia kata dalam, especially bila kita put in context, sebab kalau kat Malaysia ni mungkinlah generally speaking orang ada pendapatan yang okey kan sebagainya. So mungkin boleh fikir lagi lah Ikram ni dapat duit dari mana. Tapi kalau kita kata orang Mesir tu sendiri, mana dia dapat dan keadaan semua orang susah dan sebagainya, tiba-tiba dia ni boleh kembang macam ni pula. Saya memberikan jawapan kepada mereka bahawa dakwah agama bertumpu kepada keimanan sebelum harta, dan bertumpu kepada akidah sebelum kekayaan yang fana. Kerana itu, jika telah tersedia mukmin yang benar, maka akan tersedia bersamanya seluruh sarana menuju sukses. So first dia outline tu. Maknanya kalau dah terkumpul dalam dakwah kita ni mukmin yang benar, that is the enabler, dan that is the batu asas kepada semua sarana untuk sukses afterwards. What we need first is orang mukmin yang sebenar. Kemudian dia elaborate macam mana kaitan dengan duit tu. Sesungguhnya dalam sedikit dana ikhwan muslimin yang diambil dari belanja dan penghematan dalam pemenuhan kebutuhan primer, tuntutan rumah tangga dan biaya anak-anak mereka, di mana mereka mendermakan semua itu dengan senang hati dan penuh kemurahan. Seorang dari mereka berharap memiliki harta yang berlipat hingga dapat menginfakkannya di jalan Allah. Apabila sebahagian mereka tidak menemukan sesuatu yang untuk diinfakkan, mereka akan berbalik dengan air mata berlinangan kerana sedih tidak menemukan sesuatu untuk mereka infakkan. Ini statement-statement yang kalau antum anda assume some of antum mungkin pernah bila cuti sama ke wallahualam berjumpa dengan syuyukh, sembang. Kalau ana dulu alhamdulillah berkesempatan program banyak kali dengan Ustaz Ali Osman masa ana muda-muda, sembang masa fasa awal dakwah berkembang di Malaysia dan sebagainya kan. So cerita-cerita macam ni bukan benda yang tidak pernah kita dengar lah. Pengorbanan harta mereka dan sebagainya. Okay. So kalau kat sini dia cakap mereka, cara Al-Banna sebut dia apa yang diinfakkan tu pendapatan, maknanya income ikhwah ni yang asalnya untuk keperluan primary family. Tapi dia, itu yang dibagi. Dia bukan surplus dia bukan dah tolak, dah cover
Dia kalau macam orang buat belanjawan tu, kalau kita macam okey, dapat pendapatan tu untuk keperluan dulu apa semua tu, last sekali ada lebih infak. Dia terbalik, dia flow dia terbalik kan. Dia infak tu dulu dan ada baki, kita bolehlah hidup nak buat apa kan. So itu bila kita cakap macam ni explanation of macam mana ikhwan boleh sampai ke level tu lah. Bukan ini untuk paksakan semua orang ikut begitu. Sebab setiap orang mampu dengan level keimanan masing-masing kan. Benda macam ni dia tak boleh dipaksa. Dia kena ditarbiah sehingga orang tu rela buat begitu. Sebab kalau dipaksa dia akan jadi lain. Bila nanti kemudian susah, dia mulalah mengungkit dan sebagainya. Dan itu bukan yang kita nak. Tetapi apa yang diceritakan kat sini, saya rasa lagi banyak siapa yang rajin baca kisah-kisah real fasa-fasa awal ikhwan ni, kita akan nampak bahawa kisah-kisah para sahabat tu tidak jauh. Faham ke? Sebab ramai kita bila kita baca kisah sahabat, kita anggap tu macam almost dongeng lah. Ini cerita manusia yang level apa dah ni kan? Macam tu seolahnya. Tetapi kalau dalam Ila Syabab juga, ana banyak pelik Ila Syabab ni, sebab Ila Syabab memang di address untuk tajmid orang. So dia cerita banyak kat situ. Bila Al-Banna kata kalian tidaklah lebih lemah daripada generasi dahulu. Manusia, maknanya kalau mafhum dia manusia sama juga. The difference is manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dengan apa macam mana cakap, mereka tu menjadi perantara untuk menunjukkan betapa solidnya manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan dengannya mereka tu terangkat kepada darjat manusia yang paling hebat. Al-Banna stress bahawa kita manusia sama juga macam sahabat yang berpotensi sama kalau kita apply benda yang sama. The only challenge ialah adakah kita nak berusaha sebegitu rupa lah kan. Tetapi kalau anda baca kisah-kisah para ikhwan yang awal terdahulu, kita akan dapat mirip-mirip penceritaan dia. Seterusnya, dalam dana yang sedikit dan keimanan yang besar ini, tentu hanya bagi Allah segala puji serta kemuliaan. Terdapat satu penjelasan bagi kaum yang beribadah dan kesuksesan bagi para aktivis yang tulus. Dan sesungguhnya Allah zat yang memiliki sesuatu akan memberkahi satu kirs, ni mata wang Mesir, dengan kirs-kirs yang diinfakkan oleh ikhwan. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kemudian dibawa surah Ar-Rum ayat 39 ni. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai redha Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Okay, so basically dia relate balik dengan keimanan lah, kan? Okay. Just on this side note sedikit wallahu alam, sebab ana tak tahu langsung history antum kat sana based on pengalaman ana, generasi-generasi yang pernah melalui ketika dakwah sedang berkembang, dalam struktur kita masih bertahap-tahap nak establish, bit macam ni kadang-kadang benda real yang kita selalu tengok kita selalu tengok ikhwan yang begitu. Even masa ana bawa Intek, macam ana bagi mukadimah tadi, ana cakap ana pernah menjaga tarbiyah di Intek. Bila student sampai, bila kita nak tajmid dan sebagainya, so biasanya ana bawa usrah, sebab dia orang 2 tahun kat situ, budak A-level 2 tahun, budak yang nak pergi US tahun setengah ke macam tu lah. Tapi basically lepas tahun dia orang akan bersama-sama ana pula untuk tajmid student baru. Normal untuk kami bila kita bincang, student nak masuk, apa yang bagus, kita akan bawa dia Bukit Cerakah apa semua tu kan. Duit tu normal, sebab masa tu tidak ada struktur yang cantik di atas untuk minta bajet. So normal kita kata, so siapa nak infak? Dan of course ana masa tu dah bekerja, sentiasa dia orang syuraukan, nakib kita ni kena infak 3 kali ganda lah. Bukan 3 ganda, maknanya berpuluh kali ganda lah. Nakib kita bagi 200, kita bagi 50 seorang. Tetapi sekarang ana rasa amat susah untuk ana cari ikhwah bila dia rancang program, automatik dia fikir macam tu. Dia biasa, kita minta negeri, kita minta kawasan. Dia macam tu. Dia macam tidak terlatih untuk rasa kita nak jayakan benda ni, duit kita pun sama kita laburkan untuk pahala yang banyak. Jarang orang terfikir macam tu. Ana rasa generasi sekarang. That's kind of unfortunate, sebab dia ada kesan kepada diri kita dalam bila kita invest untuk benda yang kita nak jayakan tu,
the level of commitment kita jadi lain macam tau, sebab that is our own investment bersama, bukan kita tukang buat program untuk kawasan ke benda kan. Dia punya feeling tu lain tau. So itu Ana rasa bila Ana kat UIA ni pun, bila Ana tengok student ni macam yang lagi ekstrim tu, dia jadi macam almost tidak sensitif bila membazir. Sebab alah duit kawasan, dia tak rasa dia tak rasa apa, dia macam orang persatuan lah. Kita habiskanlah duit ni dan sebagainya. Dia macam, dia tak rasa duit tu ikhwah punya poket yang keluar tu kat atas tu kan. Dia bukan duit ni datang dari langit sebab kita dakwah ni Allah bagi dari langit. Dia ikhwah yang infak duit tu, kita pergi buat saja-saja, tak kisah membazir dan sebagainya. So Ana rasa itu yang missing bagi orang yang bermula join dakwah sekarang, sebab dia tak terasa masa dia start mentajmid, actually duit kita ni need our investment untuk pulangan yang besar dia akan datang kalau budak-budak ni berjaya, alhamdulillah. So itu Ana rasa yang missing sekarang. Yang Ana pun tak tahu macam mana nak switch, sebab kan dah ada kawasan, minta je lah dia macam tu dia jadi. Wallahu alam. So seterusnya adalah persoalan berkenaan dengan politik. Macam ikhwan ni ada intention politik ni kan, dia ada agenda, ataupun di sebaliknya tu ada tim-tim politik mana kot ni ada agenda. So itu persoalannya lah, roughly speaking. Okay. So, sekejap. Kan ada perenggan lepas ni. Ana pun lupa. Okay. Ana pun lupa cara Ana buat slide ni. Okay, ni persoalan-persoalan dia. Ana ada buat slide tu punya lepas tu. Okay. So, kita pergi dulu lah. Ana baru teringat macam apa flow slide ni. Sebab biasanya Ana bila present daurah, apa kata? Bila Ana present daurah darat interface dia dia dua screen kan, maknanya kat slide tu lain, dekat screen yang lain. Tapi kat sini Ana tengok sama mencantum. So kadang-kadang Ana pun lupa macam mana Ana buat slide. Okey, kita buat soalan tu dulu. So tadi dana politik, orang tanya juga kaumiyah ikhwan ni kan. Apa kauman korang ni apa? Macam tu lah. Your affiliation lah basically. What is your affiliation? Kan? Dan kemudian yang keempat tu, misi yang kau cakap ni cantik lah, tapi angan-angannya ni tak mungkin jadi. Okay, so yang dana tadi kita sebut, Ana dah cerita dan maka okay, sundu kuna juyubuna, Ana dah tulis kat situ, baru teringat. Siapa yang pernah dengar ni slogan ni, sundu kuna juyubuna, dan faham tak maksud dia? Pernah dengar? Biasa dengar ni bahasa Arab ni. Sundu kuna tu apa? Tabung kita sunduk kita. Juyubuna basically kocek kita lah sebelah kita dengan kocek kita. Faham tak statement tu? Ada siapa yang berani cakap macam ni tak? Okey, tabung dakwah UK ni adalah poket Ana. So kalau tabung perlukan apa, selok je lah poket Ana ni. Siapa berani cakap macam tu kan? So itu mafhum dia, maksudnya macam duit kita ni memanglah untuk kalau dakwah nak gunalah. Dia that's the maksud slogan tu kan. Kita kalau yang terbalik tu lagi teruk lah kan. Poket aku ni ada duit daripada tabung dakwah. Tu dah penyalahgunaan pula. Okey. Yang ni anda baca tadi kan. So seterusnya, IM ni adakah dia politikus? Ni bahasa Indonesia punya translation ataupun ada kepentingan politik So ni word Al-Banna So kalau sebelum Ana sampai ke sini, sebab dia punya perenggan tu again, kata-kata Al-Banna dalam mengekspresi perasaan dia macam ada orang memang tanya, Ikhwan Muslim ini adalah politikus, dakwah mereka adalah politik, mereka ni ada kepentingan lain lah di sebalik apa yang kita nampak ni. So dia pun cakap macam ni, kita tak tahulah sampai bila lah umat ni akan sentiasa lemparkan tuduhan macam ni kan, saling panggil gelaran-gelaran macam ni dan sebagainya kan. So dia kata macam tak tahulah bila nak habis soalan macam ni sebab benda yang berlarutan, tuduhan-tuduhan sebegitu Dan anda baca kat sini kat situ dia kata Quran wahai kaum kami, sesungguhnya kami menyeru anda semua kan. Quran di atas tangan kanan kami dan sunnah di tangan kiri kami, dan jejak salafus soleh adalah qudwah kami kan. Yang kami seru tu adalah Islam, ajaran-ajaran Islam dan hukum hakamnya. Dan kalau itu semua anda anggap sebagai politik,
maka itulah politik kami. Nak cakap apa lagi? Macam itulah dia punya jawapan dia. Kan maknanya from our perspective, what we are doing is very clear. Quran, Sunnah, Qudwah Salafus Soleh. That's exactly sumber kita. Yang kita bawa pun Islam tu sendiri, ajaran Islam tu sendiri dan hukum Islam tu sendiri. So if you want to label benda yang kita buat tu sebagai politik, nak buat macam mana? Itulah kami punya politik. Tapi kami clear apa yang kami buat. So jawapan dia begitu Dan Ana rasa similar kalau antum baca Dakwatuna, dia ada jawab begitu juga kan. Maksudnya dia tak terus macam tak adalah ya ke, dia macam define dulu what we do exactly is this. So kalau kau nak namakan benda tu macam tu, nak buat macam mana kan, itulah dia. Okay. Dan kalau anda baca ayat dia penuh kalau kalian semua kata itu adalah politik, alhamdulillah kami adalah ahli politik yang paling ulung sekali lah. Dan apabila kalian kalau anda masih nak sebut itulah politik, maka katakan sesuka hati kalian, sebab nama tidak akan membahayakan kami selama mana muatan telah jelas dan tujuannya terungkap. So if you want to continue to label it as such, tafadhal lah kan. Labeling itu tak memberi efek kepada kami sebab kami jelas sejelas-jelasnya apa yang kami bawa. Okey. So perenggan seterusnya pun berkaitan dengan itu wallahu alam. So itu trend bagaimana Al-Banna menjawab. Kalau dalam salah apa yang dia jawab banyak soalan tu? Ialah syabab lah rasa. Macam bila dan it got quite interesting. Biasanya cara jawab dia bukan wallahu alam, tapi in a way bukan defensif lah. Bukan mana ada kita orang macam tu. Dia tak macam tu. Dia macam okay, first Islam macam ni. Dan that's exactly what we do. So if you want to label it something, tak tahulah tapi Islam macam tu dan itu yang kita buat. Dia start dengan Islam tu. Dia always macam tu cara dia. Dia bukan macam defensif. Dan ana rasa siapa yang banyak tadabbur Quran, kisah nabi-nabi, itu trend para nabi sejak dahulu Perasan tak? Maknanya nabi ditolmah gila. Mana ada saya gila? Tak ada. Dia terus Allah yang bawa ni, utuskan aku. So, dia terus fokus kepada message pokok. Dia tak sibuk nak dengan tomahan-tomahan peribadi ni, dia tak sibuk untuk justify benda tu. Yang biasanya Allah yang turunkan ayat membersihkan para nabi lah. Tapi nabi tu tak tersibuk untuk membersihkan nama sendiri. Dia yang sibuk ialah keep going back to the fundamental message asasi kan. Hopefully kita akan bergerak ke itulah kan. Maknanya kita izah dengan message asas itu. Seterusnya, kaumiyah ikhwan ataupun nasab dan affiliation. Korang ni affiliate dengan siapa ni kan? So kalau dia punya, sebab word Arab yang digunakan adalah kaumiyah tu kan. So anda terus guna kat situ lah, kaumiyah. Sebab kalau dia translate dalam Indonesia ni, dia kata kebangsaan, landasan kebangsaan. Boleh lah, kaum tu bangsa lah kan. So kalau anda baca dia punya ni so anda kat sini, sebab ayat dia panjang, anda pun tak tahu nak simpulkan. So point dia macam itulah. Okey, ayat bunga-bunga ni mungkin anda tak baca. Dia adalah cakap dengan segenap ufuk petala bumi, langit apa semua kan. So Al-Banna kadang-kadang dia ada bahasa-bahasa begitu bila nak men-stress perasaan dia terhadap sesuatu Okey. Mana dah jawapan dia? Segala puji bagi Allah. Sekejap. Panjang pula dia punya bunga-bunga ni. Kat mana jawapan dia tadi? Sekejap Ana pun lupa kat mana part dia. Okey. Again, kenapa rasa bunga ni? Sebenarnya dia pada kita lah macam bunga kan. Tapi sebenarnya apa yang Al-Banna buat ialah dia kembali kepada source primary tu. Maksudnya dia bawa balik apakah wahyu-wahyu yang Allah turunkan berkenaan dengan benda-benda yang macam in the end bila kita kata landasan kami ialah Al-Quran, dia dah bawa sebelum tu. Al-Quran cakap umat Islam ni macam ni. So bila conclusion dia ialah kami punya bangsa in the sense kaumiyah kami ialah kaumiyah Islam. Kebangsaan kami ialah kebangsaan Islam.
dia dah bawa macam-macam ayat Quran untuk menunjukkan Allah menggambarkan umat Islam tu macam tu sebagai satu. So boleh baca sebab anda tak sempat nak petik setiap satu ayat. Banyak ayat yang dibawa ke sini. Contohnya Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. So Allah lah wali ataupun pelindung bagi orang yang beriman, etc. So dia bawa ayat yang Allah mengaitkan directly Allah dengan orang beriman, dan itulah dia kata fundamental of our affiliation. Itu Tidakkah kamu semua perhatikan ayat-ayat Allah semua tu menjelaskan bahawa Allah SWT mengafiliasikan engkau kepada dirinya. So dia kata, kamu tak tengok ke dalam ayat tu semua Allah describe mukmin ni macam mana ayat ni? Allah mengaffiliatekan orang mukmin dengan Allah tu sendiri. So why should we affiliate with something else, dengan geografi, dengan whatever. So begitulah maknanya kalau kita nak simpulkan maknanya cara dia berhujah tu. Allah dah keep on affiliate orang beriman tu dengan Allah. So that is our fundamental of, itulah bangsa kita yang terkait dengan benda tu kan. Why should we be more affiliated dengan this geographical punya sempadan, or warna kulit, or whatever, or bahasa, or sebagainya kan. So itu cara dia menjawab. Dia bukan, again macam anda cakap tadi, sebab tu kalau kita tak biasa, anda pun terlupa kat tadi, macam bila kita baca balik tanpa, sebab kadang-kadang tulisan-tulisan ni kita kena baca 2-3 kali baru kita dapat, oh itu cerita dia. Sebab kita tak terbiasa baca buku yang bukan factual lah. Sebab kita suka factual, dia macam terus bagilah jawapan terus, kenapa nak keluar apa macam tu kan. Tapi dia ada metodologi dia, macam tengok ni, pada kita mungkin kita tak perasan tu menjawab soalan tau. Macam kau ni lari tajuk lah, orang tanya kau ni afiliasi apa, kau pergi cerita Allah apa benda pula kan. Tapi dia nak bawa, tak, kita cerita start from Allah, Quran, Allah affiliate orang mukmin dengan Quran. So that's dia baru cakap, so that's how we see it kan. So itu cara yang kerap diterapkan lah sebenarnya, yang kita pun kadang-kadang to familiarize dengan that methodology tu mengambil masa, sebab kita tak biasa macam tu. Kita always become defensive kan. Mana ada kita orang macam tu, kita orang pun sama je. So nasab dan afiliasi kepada Allah kan. Dan dia kat sini ana just petik macam beberapa syair-syair yang dibawa dalam konteks tabi'in. Jangan memanggilku selain dengan hai hamba-Nya ataupun hamba Allah, sebab panggilan itulah semulia-mulia namaku. Ni semua syair-syair yang dipetik untuk menggambarkan sam tabi'in ataupun tabi'in punya semangat dengan tali Allah ni lah kan. Yang ni lagi lah kan. Ayahku Islam, aku tidak punya ayah selainnya, jika mereka bangga dengan Qais atau Tamim. Of course kalau antum baca full ni, dia bukan tiba-tiba keluar macam ni. Sebenarnya statement ni keluar bila ada orang tanya macam ni, siapa ayah kamu? Adakah kabilah Tamim ataupun kabilah Qais? Sebab itu antara kebanggaan orang musyrik ketika tu. Kau ni kabilah mana ni? Bapak kau siapa kan? Oh lain ni. So jawapan dia lah, ayahku Islam, tak ada ayah lain kan. So buat apa aku nak bangga dengan Tamim ke Qais dan sebagainya. So tu petikan-petikan, ni bukan kata-kata Al-Banna, dia petik daripada kata-kata yang masyhur dari zaman yang terdahulu. Okey, seterusnya kat sini disebut berkenaan dengan kenapa nasab dan afiliasi ni lah yang sepatutnya kita keep on holding into. So nasab dan afiliasi kepada Allah ni lah kehormatan yang tertinggi sekali, dan dia juga adalah sumber kekuatan yang terbesar, dan dia juga adalah yang universal. So kalau nak pergi, sebab kat sini setiap satu ni dia subtopik yang tersendiri. So kalau yang macam tiada kehormatan, kalau dalam tajuk ni ialah tiada kehormatan selain itu. So adalah elaboration dia dan ayat Quran yang Al-Banna bawa. Tapi anda terus short form kat sini. Kalau untuk factual lah, bagi kita yang nak factual, kenapa penting ataupun apa yang lebihnya affiliation dengan Allah berbanding kalau kita mungkin Melayu ke, tanah Melayu ke, or whatever else, warna kulit ke dan sebagainya. So dibawakan beberapa ayat yang Allah menyebut, contohnya apa ni, fa innal izzata lillahi jami'a. So izzah dan kemuliaan tu this is Allah kan.
So kita dah ada afiliasi dengan Allah, kenapa kita nak tinggalkan benda tu dengan something yang less? Itu bab kehormatan yang tinggi lah. Yang kedua pula ialah sumber kekuatan yang terbesar. A'zam masadir al-quwwah. Okay. So seterusnya dia bawa beberapa ayat yang contohnya, in yansurkumullaha fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kamu, nescaya takkan ada yang sanggup ataupun mampu kalahkan kamu. So kalau kita dah mengimani benda tu, dan Allah dah kata affiliation awak dengan aku, that's the strongest ever affiliation lah. Maknanya kalau Allah bantu kau, kau takkan kalah dengan siapa-siapa pun. So why should we jeopardize affiliation dengan Allah tu dengan something else yang tidak sekuat itu. So itu tu secara ringkas sumber kekuatan yang terbesar tu. Dan seterusnya, qaumiyatuna nisbatun alamiyah. Qaumiyah kami ni adalah afiliasi yang universal. So once yang mengikat kita, yang mendefine bangsa kita, so-called kebangsaan kita ialah tali dengan Allah tu. So dia universal, dia tak terikat dengan boundary apa-apalah, kaum, bangsa, negara, geografi dan sebagainya. So ada makna kemuliaan sosial selain daripada kekuatan tadi semua. Dia menyebabkan persaudaraan ini adalah merentasi bangsa, merentasi jemaah, merentasi fanatik yang ada, dan sebagainya kan. Maka siapakah yang dapat menyatukan seluruh dunia di bawah bendera Allah? Okay, so kat sini ana just tambahan lah, kat sini tak ada tulis, tapi kalau siapa yang pernah dengar dalam risalah yang Al-Banna cerita macam mana datangnya nama Ikhwanul Muslimin tu sendiri, so dia pilih nama tu yang se-universal boleh. Maksudnya this is, kalau bahasa Inggeris, Muslim Brotherhood kan. Maknanya as long as you are Muslim, ni brotherhood yang mengumpulkan kita semua. Asalnya cara dia guna word tu ialah bukan untuk eksklusif, tapi to be very inclusive. As long as you are Muslim, this is the brotherhood yang accept semua orang. So kerana fikrah dari awal ialah inilah afiliasi kita. Begitu. Wallahu a'lam. Okey. So seterusnya, ni lagi satu mungkin this is final part sebelum sebelum break lakut satu lagi soalan ialah, dan ana kadang-kadang secara jujur ana kadang-kadang secara apa benda dah word dah terbelit-belit kan. Ana kadang-kadang secara jujur pun ana tertanya, kalau sesama ikhwah-akhwat kan, sejauh mana kita ada soalan macam ni, macam bila kita dengar apa-apa lah yang nak sebut, rahmatan lil alamin ke, ustaziatul alam or whatever it is, sejauh mana kita kata macam realistik ke macam ini angan-angan yang tak mungkin jadi. So kebetulan tadi masa Iqdad Murabi dengan Perak tadi pun memang ada ikhwan yang tanya soalan ni, macam realistik ke rahmatan lil alamin ni kan. Sedangkan dulu masa, sebab dia tanya macam ni, dia kata dulu Islam pernah masa naik sampai 2/3 dunia, tapi kalau 2/3 belumlah sampai alamin kan, belum sampai alaman. Betul, belum. Lepas tu dia jatuh. So macam ni angan-angan je, macam tak realistik je. So ada yang rasa macam tu tak? Macam apa yang digagaskan ni is not realistic. Siapa yang terfikir benda tu? Ataupun semua yakin insya-Allah ini adalah okey. Ada yang jawab? Tak ada. Ada yang nak bagi pandangan? Now, satu lagi yang nak perasan ialah ramai kita bila cakap benda ni, dia cakap bahasa atas angin. Sebab tu dia rasa confident. Macam, betul insya-Allah, rahmatullahi alamin, ustaziatul alam, semua insya-Allah. Lepas tu anda tanya soalan yang realistik balik. Dia kata, boleh tak antum make sure kalau anda contact dengan UK, satu UK ni antum pastikan dakwah capai semua-semua. Dia kata, serius lah, mana logik? Tadi kalau anda kata satu dunia logik, lepas tu anda kata UK pun dah tak logik. Kat mana logik anda? Macam so dekat situ anda rasa bila kita force persoalan tu kepada implementation level, baru orang guna otak sikit. Macam kita nak guna buat something, boleh tak capai, baru orang fikir macam susah je. Tapi selagi yang cerita Ustazah Tuan semua tu, sebab semua orang tak fikir macam tu. Dia fikir teori kan, jawapan skema untuk jawab kat nakib. So semua pun boleh, insya-Allah boleh, yakin kan. So dekat situ yang anda rasa beza orang yang seriously bila cakap benda-benda maratib amal ke apa,
dia cakap dalam bahasa operasi. Dia bukan cakap dalam bahasa konsep atas angin. So dia fikir actually what is the most sustainable way untuk capai ke hujung. Sebab tu kalau antum baca Maududi punya tulisan, Al-Banna punya tulisan, dia akan datang dengan marati amal dia yang menggambarkan this is the most sustainable way untuk actually sampai ke hujung. Sebab dia fikir bahasa operasi, dia bukan fikir atas angin. Atas angin semua pun boleh. Kan Allah berkuasa. Sedaplah cakap macam tu kan. Tapi bila kita cakap bahasa operasi tu, biar baru orang, oh satu anda cakap kat UAE ni sama kan, tak boleh ke satu UAE ni capai level ni? Mana boleh ke kaki kan? Macam so baru dia fikir logik sikit. So that's one thing yang anda tertanya jugalah kalau antum, how do you bila menjawab benda tu kan, adakah kita bercakap bahasa realiti So bila orang bertanya kat Ikhwan ni, sebab dia pandang Ikhwan ni cakap macam serius nak buat benda tu, tapi macam tak logik, betul ke boleh kan? So that's where the question comes in. Adakah sekadar angan-angan yang tak mungkin jadi realiti? Okay, so apa yang kami sampaikan telah difahami sejak generasi pertama lagi, daripada Al-Quran turun pertama kali kepada mereka. So ini bukan keyakinan baru, hanya itu essentially maksudnya ni bukan kita tiba come up with a set of vision, mission, statement, KPI yang tak tahu datang dari mana ni. Kita ambil exactly apa yang difahami oleh generasi pertama lagi, para sahabat di samping Rasulullah SAW. Dari situ lagi kita dah dengar kisah-kisah Rom, Parsi, Constantinople dan sebagainya kan. Maknanya the vision is to that level kan. And it is not just, macam mana cakap maknanya benda tu diyakini as a practical dan benda yang actually boleh capai lah, bukan maksudnya conceptual dan bukan cerita-cerita maksudnya nak kata magical achievement Okay. Dan akidah Ikhwan ini adalah akidah yang kami hidup dengannya dan mati kerananya. Ni Al-Banna re-emphasize on how strongly we believe in this vision, how strongly we believe that this will become a reality. To the level that we live by it and we are willing to die for it. Begitu satu soalan yang interesting untuk kita lah kan, bila kita duk dengar apa yang kita cakap ni, are we looking at it and in that perspective? Betul ke, tak betul ke dan sebagainya. Okay, how far anda just soalan sampingan sejauh mana ada kat lengan antum ni yang memang quite critical bila bincang benda ni macam sebab anda perasan secara umum lah ni based on pengalaman peribadi, mungkin valid tak atau tidak kat tempat lain generally bila anda bawa usrah ataupun terlibat tarbiyah ni, anda perasan ada majority yang ikut, macam mana cakap, majority yang ikut tarbiyah tend to be orang yang tak banyak soal. Macam dia dengar tu, oh macam tu okay lah, accept lah. Ustaz Marut Amal yelah, dia tak scrutinize. Tapi anda pernah dapat cucu usrah, maknanya anak usrah Ana, dia selalu bawa soalan dia, ada anak usrah dia, maknanya cucu usrah Ana lah. Soalan dia memang quite interesting lah setiap kali. This is the level of, Ana rasa level antum, level top student ni. Dia tanya macam, masa Mursi baru jatuh dan sebagainya, oh Mursi jatuh ni, bukankah ini bukti bahawa maratib amal itu, dia tanya soalan macam, bukankah ini bukti bahawa maratib amal ikhwan ini tidak sustainable? Antum boleh jawab tak? Ke antum pun itulah yang anda fikir selama ni, ke macam mana? So soalan-soalan macam tu anda suka sebab dia menunjukkan kita tak betul-betul terima. Dan benda tu bila dia bincangkan, dia akan faham. Oh macam tu rupanya kan. Tapi kalau tak pernah bincang, dan anda tak tahu lah, kalau antum masa episod tu berlaku dah ada dalam tarbiyah ke? Kalau dah ada, adakah pembincangan tu berlaku? Dan sampai kepada conclusion atau tidak dan sebagainya. So perbincangan-perbincangan sebegitu pada anak amat crucial untuk kita nak kata apa untuk kita become convinced of the truth, whatever that truth is. Until we get to that point, susah macam kalau statement Al-Banna cakap ni,
kita hidup dengannya dan mati kerananya, we will never say that to something that we so je kita punya keyakinan terhadap benda tu kan. Macam mana cakap kalau bahasa orang putih ni, you owe it to yourself to scrutinize what you are holding on to. Macam tu lah lebih kurang. Ni tak kerti sangat bahasa Inggeris. So ada anak usul Ana pun yang agak kritikal, dia selalu tanya soalan-soalan yang macam soalan dia lagi interesting pasal ikhwan ni. Tapi Ana tak ingat apa soalan dia, tapi Ana ingat jawapan Ana lah. Ana kata macam ni lah. Boleh ke jawab kat sini kerana share ni kan terlebih share pula ni kan. Takut nanti penganjur kata itu tak boleh cakap kan. Tapi Ana jawab dia sebab dia pun muayyid juga. So dia cakap lah pasal jemaah kat Malaysia ni, dan dia kata Anta ni stand Anta ni macam ni ke, macam ni kan. Ana cakap macam ni lah. Ana based on history tarbiyah Ana kenal ikhwan sebelum Ana kenal Ikram. Dan the very reason Ana bersama Ikram kerana Ana yakin dengan ikhwan. So itu first statement Ana lah. Sebab Ana rasa, so Ana cerita kat dia, antum ni pengalaman antum terbalik sebab antum kenal Ikram dulu. So that's why kita ni ada perbezaan dalam konteks pengalaman tu lah. Dan sebab tu biasanya Ana faham lah kenapa dia become agak resistant dengan satu benda. Sebab interestingly, sebab macam bila ikhwan Al-Banna, dia ada risalah yang menerangkan pasal dirinya tau. Maksudnya orang tertanya pasal ikhwan, ada risalah-risalah. Kalau Ikram ni dia tak ada sangat sistematik macam tu kan. Ikram ni nak buat apa? Pandai cari sendirilah ke, tengoklah website sendiri. Dia macam dia tak tersusun macam tu in the sense. So orang macam dengar-dengar berita dan keluarlah apa-apa yang keluar kat media sosial lah. So dia jadi pening kan. So itu one thing lah. Second, dia tanya juga lanjutan daripada tu lah. Ana tak spesifikkan soalan dia. Tapi Ana kata macam ni. Ana kata, now, kerana reason Ana tadi tu, Ana kerana ikhwan, bukan kerana namanya ikhwan. Ana kerana ikhwan. Ana yakin dengan ikhwan bukan kerana nama dia ikhwan. Ana pegang mariti amal bukan kerana dia dihasilkan oleh ikhwan. But it's the other way around. Ana yakin matlamat hujung sepatutnya apa, dan dalam dunia sekarang ni gerakan dakwah yang boleh provide a sustainable way untuk sampai ke situ hanya dua yang nak jumpa, either Madudi punya tulisan ataupun Al-Banna punya tulisan. So from there baru Ana decide aku akan bersama yang propose a sustainable way lah. Theoretically, kalau ada tiba-tiba mana-mana gerakan yang boleh come up dengan a more sustainable dan a more effective way untuk sampai ke sana, dengan sekelip mata Ana akan pergi ke situ. Unfortunately, benda tu tak wujud lagi lah sampai sekarang. Dan kita bukan bincang benda ni just untuk for the sake of membanding-bandingkan jemaah. Kita bincang, aku nak menyumbang tenaga untuk dakwah sampai aku mati dalam keadaan tu, insyaAllah mengharapkan redha Allah dan sebagainya. So sebab tu aku bukan just cerita theoretically, kok ada jemaah lain, kok. Kita macam the best possible yang kita jumpa sekarang, kita akan menyumbang kat situ. Kalau tiba-tiba ada muncul benda lain yang lebih bagus, no problem, Ana akan ke situ kan. Tapi belum wujud sekarang. So Allah Alam. So Ana rasa benda-benda yang macam tu, ni bukan suruh bagi jawapan antum tapi maksudnya pencarian kita tu Ana rasa penting so that we actually clear why we are here or there or where. Dan dia akan relate balik dengan to what level are you willing to work for this. Macam itulah ceritanya. So Ana agak concern sebenarnya sebab ramai orang yang Ana perasan dia all of this word macam marati amal, ustazah alam, dia jadi more of word yang dia cakap untuk jawab kepada nakib lah in a way. Dia bukan are you convinced? Betul ke convinced? Kalau antum semua convinced ke marati amal? Ataupun kalau soalan sebelum tu antum tahu ke marati amal? Tu soalan yang lebih tu lah. Assumptionnya biasanya Ana rasa semua orang tahu. Tapi tak tahulah, kod-kod ada yang ni first time juga dengar. Kan? Dan ada jawapan ke? Ya, antum memang tak suka. Tapi awal-awal tadi banyak dah soalan. Tapi lepas tu dah penat antum dah malam kot kat sana. Sebab sebab Ana tanya kat Malaysia. Baru nak tengah hari ni.
Tak tahulah baru kalau nak tengah lapar. hari. Sepatutnya lapar tu kena tanya lah banyak sikit. Oh, okey. Ana lupa pula. Sini awal daripada sana. So, maksudnya nanti Ana malam, antum baru petang macam tu Alright. Kita orang lambat 7 jam. Okey. Yakin pada teori, but practical dia tak jelas sangat. Oh, interesting. Apa yang antum yakin teori tu? Kenapa practical tak jelas? Okey. Ana suka tanya, kalau... okey, sebab... sekejap Okey. Okey, Ana akan cerita ni sikit lah tu. Kita akan tutup pasal persoalan taraf MM sebelum nanti next session kita masuk tanggungjawab pula. Ana suka tanya benda ni sebab apa tahu? Sebab ramai orang rasa dia tahu mariti amal. Dan Ana akan tanya. Okey, mariti amal pertama. Siapa tahu apa dia? Ni nak semua dah pernah mendengar kan? Okey, mariti amal pertama. Dia sebut apa dia? I am tu Ikhwan Muslimin ke? Ikram Malaysia ke? Apa ke? Ikram Muda ke? Tu I am juga. Kalau kat Malaysia ni singkatan I am tu dah jadi untuk Ikram Muda. Biasa anak kata I am ni apa? Ni Ikram Muda. Individu Muslim. Martabat yang kedua. Baitul. Oh, Baitul. Baitul apa? Baitul Muslim. Antum semua singkatan ni. Okay, now. Kalau nak rewind balik Semua setuju ke dengan jawapan tu ke ada bangkangan? Nak tahu dulu. Kok ada Ana tak setuju jawapan tu? Tak ada? Semua agree? Now, bila sebut maratib amal, antum kalau translate bahasa Inggeris jadi apa? In your own words. Maratib amal if you translate in English. Stage of action. Alright. Good enough. Stage of action. If marita amal itu adalah stage of action, every step of the action, will you expect a verb or noun? Kita kata, this is the stage of action. Verb. Yang tu cakap individu Muslim, Baitul Muslim tu verb ke noun? Noun. Kenapa jawapan yang tu noun sedangkan sepatutnya verb? Isn't it? Because it's stage of action kan? Apakah verb dia? Ke dia baru first time terfikir? Selama ni kalau UK pun tak membina yang mana ni? Membina individu Muslim ke membina Baitul Muslim? Ke membina yang mana ni? Dua-dua. Every stage. Okay, kalau first stage antum kata membina individu Muslim, what is the contoh action yang antum terbayang? What does it mean membina individu Muslim? What contoh actual sample implementation? Just by antum terbayang membina individu Muslim tu. Tarbiyah bina akhlak. Tarbiyah siapa? Anak usrah, orang luar, tarbiyah zatiah, tarbiyah diri sendiri. Semua setuju? Setuju Okay. So kat situ Ana rasa okey sikit. Berbanding jawapan yang Ana selalu dapat kat Malaysia, dia terbayang tarbiyah orang lain. Macam bawa usrah Sebab kalau antum baca apa yang Al-Banna cakap ialah actually apa? Maratib yang pertama, islah nafsihi. Apa maksud dia? Mengislah, memperbaiki dirinya sendiri. Hatta yakun, sehingga lengkap. Dia sebut satu-satu. Qawil jismi, matinul khuluq, sebagainya lah. 10 muasafat tu. Kalau antum faham macam tu, dan antum terima maratib amal, apa yang Al-Banna kata, kalau kita ni tak cukup sakafah, salah siapa? Kalau kita tak cukup fitness, salah siapa? Salah diri sendiri kan? Antum dah menerima benda tu ke? Ni lah ni, dia orang tak buat program riadah sebab tu macam ni. Itu masih salahkan orang lain kan? So kat situ, kalau antum dah faham macam ni, alhamdulillah lah. Maksudnya anak expect antum memang dah aku tak cukup sakafah, aku tak cukup musakafil fiqh ataupun qadirun al-kasbi, aku tak independen lagi dan sebagainya. So itu Al-Banna kata ini adalah tugas setiap seorang
menjaga 10 masawat tu kan. So kalau kita tak cukup mana-mana, jangan blame orang lain lah. Dan sebagainya. Itu satu. Kedua, Baitul Muslim. Apa verb dia? Ataupun apa action dia? Ana suka tanya juga ni sebab ramai orang dia post kat Facebook, alhamdulillah hari ni ana melengkapkan maratib yang kedua. Dengan gambar bersanding gitu kan. Alright. So kalau antum baca dia bukan cerita kahwin sahaja kan. Dia bukan maratib kedua ialah kahwin. Apa pula kan? Dia membina Baitul Muslim tu sehingga suasananya become support system dan supportive kan. Menyokong fikrah. So dia ada cerita pasal memilih pasangan. Betul tak? Dia bukan just kahwin je tiba-tiba kan. Kalau antum baca apa yang mana sebut, pemilihan tu dah masuk kat situ. Lepas kahwin tu memposisikan pasangan dengan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian anak-anak pun ada kat situ. Khadam antum perasan ke ada kat situ? Ada perasan tak bila kalau baca yang buat tu kenapa ada khadam kat situ? Ataupun kalau nak cakap bahasa sekarang orang gaji ke? Ke tak ada? Perasan? Apa logik dia? So, benda ni sebenarnya rasional dan logik je kalau kita faham story dia kan. Story dia ialah kita nak pergi jauh ni. So, the very basic quality yang kita kena ada ialah yang 10 masawat tu. You cannot survive dengan kerja macam ni kalau tepati masa pun fail, manfaat dengan orang lain tak manfaat langsung awak ni, berdikari memang tak berdikari dan sebagainya. Tapi bila kita cakap pasal family, that's the basic support system. Kalau isteri, anak-anak semua tak orang kata apa, tak supporting dengan fikrah, then it will not become something healthy. Dan kita maknanya that very basic unit keluarga kita tu tak menjadi support system. Kalau anda cerita macam ni lah, anda tak tahu ada tak yang reality macam ni. Kalau suami isteri sibuk berdakwah kat luar, katakanlah Ana dulu, tapi kebetulan alhamdulillah parent Ana ikhwah. So bila mak Ana selalu tak apa pergi sebab kebetulan kita orang bawa usrah kat Intek tu hari yang sama. So keluar sama-sama. Mak Ana sentiasa kata tak apa keluar, mak jaga anak ni kan. Tapi tak semua orang ada family macam tu. So kadang-kadang orang gaji. So kalau antum boleh bayang tak beza kalau kita, orang gaji kita tertarbiah dengan tidak. Kalau anak tu tanya, ayah gimana itulah ayah mak kau tu asyik keluar tak sayang kau kot kan. Kalau dia cakap macam tu, anak tu akan terbina membenci dakwah lah kan. Lain lah kalau orang gaji tu, mak ayah berjuang dia jalan Allah, so kita doa sama-sama. Tak tahulah orang gaji tu kan. Tapi you can understand the philosophy. Maknanya the basic unit tu should be the closest support system yang kita ada. So kalau kita pilih pasangan pun memang tak suka kita keluar pergi usrah pun, jangan ngada lah cakap Baitul Muslim pula dah kan. So in that sense lah maksudnya. So dia semua logical chronology. Maknanya if you do not have the basics, how can you perform at the highest level kemudian nanti bila cabarannya besar. So all of those sebenarnya dia go backward sebenarnya. Mungkin ke kita boleh Islam ni jadi macam ni tanpa menjadi ustaz kepada alam? Mungkinkah sebelum negara Islam bergabung, etc. Mungkinkah tanpa family tu sendiri jadi support system paling kuat kita? Tanpa kita sendiri pun ada quality tu kan. So the logical chronology. So kalau antum konon-konon bercerita besar tapi ambil enteng benda kecil yang awal ni, either you are fooling yourself ataupun you tak faham nature ke depan tu or something lah. Maknanya that's the core of bila kita cakap tu kan. So sebab tu Ana pernah cakap dulu dia daurah dengan UK juga ke, Ana tak ingat. Ana pernah rasa nak lempang lah orang bila Ana tanya usrah, hantar usrah kenapa sebab Ustaziatul Alam kan. Jawapan dia betul tak? Kenapa nak lempang dia kalau dia jawab macam tu? Faham ke? Jawapan dia teorinya macam betul. Tapi kalau nak bagi analogi macam ni, Ana masuk masjid, tengok ada pakcik ni, dua orang pakcik ni. Ni bukan orang budak kecil pakcik ni main siku-siku dalam tengah solat siku-siku, pijak-pijak kaki kan. Dato' nak tanya, pakcik solat kenapa? Kerana kejar redha Allah. Macam memang nak lempang lah kan. So macam tu, macam anta datang usrah lambat, buku nota tak bawa,
ngada nak cakap hantar buat macam ni untuk kerja Ustaz Jatul Alam. Maknanya jual cakap kosong je lah. Maknanya bukan jawapan tu masalah dia tu masalah dia. Okay, so seminit lagi sebelum waktu break. So anda tutup dengan ini untuk tutup persoalan terhadap IM ni. So anda petik kata-kata Al-Banna. Saudaraku, bila kalian setuju dengan kami tentang prinsip ini, maka ketahuilah bahawa afiliasi kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kalian untuk memperhitungkan tugas yang dibebankan atas pundak kalian. Indonesia punya translation ni. Giat beramal untuk melaksanakannya dan berkorban di jalannya. Apakah kalian akan melakukannya? Itu satu soalan untuk kita. Dan kemudian dia transition kepada tugas dan tanggungjawab Muslim yang kita akan continue on after the break, insyaAllah. Wallahu a'lam. So ana pulangkan dulu kepada penganjur, insyaAllah.